الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء لها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Quasa Surau, sidang jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimahumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunannya, mendapat keredaannya, diredainya dan diridai kita insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, diizinkan oleh Allah untuk berkumpul pada malam ini untuk kita saling ingat mengingati sesama kita tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga saling ingat mengingati tentang kehidupan kita dan selepas kematian kita yang lebih penting lagi tuan-tuan. Hidup kita hanya sementara, dan kehidupan selepas hidup ini yang lebih kekal, yang lebih panjang, yang lebih perlu kita utamakan di dalam apa juga peringatan-peringatan kita tuan-tuan. Kalau di dunia kita hanya beringat saja, nak senang simpan duit, masa kerja simpan duit, dan pension senang, itu adalah pesanan kita dunia. Dan kepada anak-anak, belajarlah, nanti habis belajar kerja pun menemu, itu adalah pesanan. Tetapi pesanan kita yang lebih jauh lagi ialah kehidupan selepas kita mati, selepas kita dibangkitkan nanti. Itulah pesanan yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak takut kalau kita susah ini, tetapi Nabi bimbang kita susah di akhirat. Tetapi kita terbalik tuan-tuan, kita rasa susah, risau, bimbang kalau di dunia kita tidak mendapat ampuan sebagaimana orang lain dapat, tanpa kita memikirkan akhirat yang sepatutnya perlu kita mencari bekalan. Jadi tuan-tuan, kita sambung pengajian kita yang sepatutnya pada malam Jumaat tuan-tuan, kita gantikan pula pada malam ini untuk bulan ini saja tuan-tuan. Jangan bulan depan pula lagi, lainlah. Jadi tuan-tuan, kita sambung untuk surah 40 dalam kitab Jawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Hari
riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara, yaitu atasku fardu dan yaitu bagi kamu sunat. 3 perkara yang menjadi fardu ke atas Nabi, tetapi sunat kepada umat. Yang pertama, bersuri. Kita sunat, tuan-tuan, sunnah mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ada yang Nabi sentiasa buat, muakkad, Nabi sentiasa buat. Ada sunnah yang Nabi kadang-kadang buat, jarang-jarang dia nak buat-buat, dia tidak berkekalan melakukannya. Itu sunnah yang tidak muakkad. Yang pertama, bersuci. Kita dah bincang dulu dalam pertemuan kita yang lepas, tuan-tuan. Ini hadis bagi menyokong bahawa amalan-amalan yang kita lakukan ini bersandarkan kepada amalan Nabi SAW. Anak-anak kita diajar gosok gigi di sekolah, tapi ada sebut bahawa Nabi gosok gigi? Tak sebut, tuan-tuan. Gosok gigi untuk jaga mulut, untuk jaga gigi, untuk jaga, itu saja, tuan-tuan. Sebut bahawa amalan bersuci itu adalah amalan wajib fardu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sembahyang witir. Amalan yang menjadi fardu kepada Nabi adalah witir, iaitu sembahyang pada waktu malam sebagai penutup kepada sembahyang sunat. Kita buat juga dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan, tak adalah witir kita, sebab imam tak buat. Lepas solat Isyak nanti kita bersolat. Kalau sunat apa tu ba'diyah Isyak, ba'diyah. Kalau tidak pun tak ada apa-apa lah, sebab imam dah tak katakan solat berjamaah. Jadi kita sembahyang witir sunnah juga. Sembahyang witir setiap malam 3 rakaat. Ada yang kata 1 rakaat pun memadai, tapi yang baiknya 3. Baik lagi 5, baik lagi 7, 9, 11. Cukuplah, tuan-tuan, 11. Dan yang ketiga, berdiri malam, iaitu sembahyang tahajud. Perkara ketiga yang menjadi fardu kepada Nabi. Ini Nabi wajib melakukan perkara ini, iaitu sembahyang malam, qiyamul lail. Kita juga sunat, tuan-tuan. Jadi sunat itu, tuan-tuan, soal pahala dia 4 kali. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada firman Allah Ta'ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Artinya pada waktu dicuba akan Ibrahim oleh Tuhan dengan beberapa kalimat. Katanya dicuba akan dia dengan bersuci, 5 pada kepala dan 5 pada tubuh. Maka yang 5 pada kepala itu bergunting misai. Ini kalau tuan-tuan baca Jawinya, tak jumpa bergunting, tuan-tuan. Dia kira buku baris. Sebab baca kitab ni dia bertalaki, tuan-tuan.
Kita baca kitab menggunakan bahasa kitab. Bahasa kitab ini, lidah kitab lebih cantik daripada lidah kita. Kita kalau berkuliah, tak ada kitab dan tuan, ikut rendah ceramah dia. Tetapi kita menggunakan lidah kitab, maka dia lebih afsah, lebih baik daripada lidah manusia sendiri. Misalnya bergunting misai dan berumur-umur dan masuk tuan, dia jadi masak air nanti. Kalau gaji macam ni, masak air. Payahlah kita masak air lah, masuk air ke hidung dan bersugi dan membelah rambut kepala. Ini apa tuan membelah rambut? Ya, kita selalu dengar belah mulut, tapi belah mulut bukan kita, anak kita. Kalau belah mulut kita tuan, tak cukuplah seminggu pun. Anak kita kismis, madu, sikit-sikit. Kalau belah mulut kita, kilo lah tuan kismis. Maksud belah rambut di sini ialah kita sikat dengan sikat. Jadi 5 bersuci pada kepala dia bagi. Ini dalam tafsiran ayat wa ini dala Ibrahim rabbuhu kalimat. Nabi Ibrahim dicuba akan dia dengan bersuci 5 pada kepala, 5 pada tubuh. 5 pada kepala dari tuan-tuan, bisa berkumur-kumur, masuk air ke hidung, bersuci dan membelah rambut kepala. Dan 5 pada tubuh itu kerat kuku dan berkhitan dan cabut bulu ketiak dan bercukur bulu dan istinja dengan air. Kita buat dah tuan-tuan, cuma kita buat macam saya sebut tadi lah. Anak-anak kita buat tidak diberitahu bahawa amalan ini adalah amalan para Nabi. Itu silap. Di sekolah itu je kita tak tahu. Kalau di pondok malam tadi tuan-tuan tengok TV ceramah bagus tuan malam tadi. Apa dia kata? Relevan sekolah pondok tau. Itulah dia buat. Orang pondok ni dia je sambung belajar, pergi buat apa, sambung pengajian tinggi senyum je. Sebab kitab-kitab yang belajar di universiti tu dia dah belajar kat kau. Hebat dia. Satu lagi pondok ni daripada kulit ke kulit, perbahasan dia. Dia taraf ni satu dia faham. Senyum je. Kita di sekolah tu macam tadi lah, ada benda-benda yang kita tinggal. Kita ambil apa yang sesuai dengan kita. Itu pelajaran di sekolah. Sejarah tak ada kaitan dengan Islam, dia ambil sejarah. Tak ada kaitan dengan Islam. Sebab pada dia ini je yang sesuai. Bila kita kata kalau yang bukit kepung tu sepatutnya begini, apa yang sepatutnya dah dia telah kamu. Siapa sebenarnya pengkhianat? Siapa sebenarnya pejuang dalam peristiwa Bukit Kepung? Barulah kita buka nanti. Betul juga Jadi yang 5 pada tubuh ni tuan-tuan ialah kerat kuku. Kita dah buat, tapi ada kita ingat ini adalah amalan para Nabi. Tak ingat, lepas ni kita kena ingat. Nabi buat, maka kita sunat melakukannya. Berkhitan, alhamdulillah kecil-kecil dulu. Mak kita, ayah kita dah buat satu program besar-besaran. Ramai-ramai berkhitan. Sunat lah tuan-tuan ya. Namanya sunat, hukumnya wajib tuan-tuan ya. Cabut bulu ketiak. Cabut
Orang sekarang pakai cukur je lah. Tak sempat nak cabut tuan-tuan. Yang penting dia bersih. Dan bercukur bulu. Cukur bulu ni dia buat ayat bercukur bulu. Tapi kalau setengah tu dia spesifikkan lagi bulu apa yang ni. Bulu yang ada dekat tubuh bulu apa. Ketiak dah sebut. Yang kepala tadi kita kepala ni cukur. Ketiak dah sebut tadi ada. Bulu apa yang tak disebut lagi? Tak ada tak? Itu je. Itu lagi. Sebab dalam kitab ni kata bercukur bulu je. Kalau dalam kitab lain dia kata bercukur bulu hari-hari. Dia sambung hari-hari tuan-tuan ya. Kita hari-hari itu memang bahasa dia lah dalam istilah dia. Dan istinja dengan air. Ini juga kita lakukan setiap hari. Bangun tidur kita istinja. Tapi itulah tadi tuan-tuan, kita tidak ingat bahawa dia adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi. Lepas kita ingat bukan istinja biasa saja, tetapi istinja ini sunnah, insyaAllah. Istinja tuan-tuan, kalau kita ambil perkataan istinja, terjemah Melayu, saya pernah tanya ada satu budak di kata saya, apa istinja? Dia kata dia ni betulan orang Jawa. Dia kata cebok lah. Orang tak Jawa dia kata dia orang cebok juga. Okey, istinja kan. Saya pun tulis istinja, alif, sin, ta, nun, jim, alif. Ada hamzah. Istinja pun. Kemudian saya kata, kita selepas sembahyang, apa kita buat? Apa kita baca lepas sembahyang? Dia kata baca istighfar. Saya tulis lagi. Alif, sin, ta, alif, fa, alif, ro. Istighfarun. Itu sudah dikatakan saya pula. Tapi kalau tuan boleh jawab, saya tak nak tanya aku. Kita tanya pula dikatakan. Istinja'un, istighfarun. Sama tak? Sama boleh kata baris ni. Sama baris. Okey, saya tanya lagi. Adakah semuanya sama? Ada yang tak sama. Dia kata, ada tak sama. Apa yang tak sama? Huruf ni. Alif sama dia kata. Sin sama. Ta sama. Yang tak sama ni nun, jim, hamzah. Ri, fa, ro. Itu dia tak sama. Betul lah. Sebab kita dah pilih dia nampak lah. Okey, ro, fa, ro. Kalau tanya istighfar, apa dia dalam bahasa Melayu? Sebab tadi dah istilah je tu kan. Sebab kita kata istilah apa cebok je. Itu cebok kita cakap dah. Tapi apa makna sebenarnya? Jadi istighfar ni apa makna dia? Istighfar macam-macam lah jawapan dia. Tapi kita kata istighfar adalah minta ampun. Itulah istighfar. Minta. Okey, kalau istighfar minta ampun, istinja minta ampun pula. Sebab apa tadi? Alif sinta. Kalau alif sinta tu maknanya minta lah tu. Belajar bahasa Arab ni gitu je. Sudah sama je. Dia panggil wazan. Barisnya apa. Okey, itu minta juga. Minta apa tu? Kita dah buang air, kita dah lepas semua dah air, air besar. Lepas tu kita istinja. Istinja ni, kalau kata cebok tu, yang kita baca Melayu secara mudah je. Tetapi sebenarnya ada benda. Istinja, tu minta. Sebab apa? Istighfar minta ampun, ghafara ampun. Makna dia istighfar minta izin. Kan minta juga tu. Istighfar. Istiqlal. Itu minta apa lah tu? Minta kebebasan. Dia merdeka.
Istighfar. Istighfar. Itu minta depan menghadap lah. Okey. Okey, bila macam tu, apa dia istijab? Okey, kita kata shortcut mudah. Kita minta bebas daripada segala penyakit dan kekotoran. Kita bukan basuh-basuh saja. Basuh kita minta lepaskan segala kekotoran yang keluar, yang tinggal, yang bersih, gugur dengan air yang kita cuci. Begitulah penyakit kita minta gugur. Itulah yang istijab. Minta lepas. Kita pun berdoa keluar bilik air pun bisa minta tu yang Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Kita berdoa juga, syukur ya Allah, kau hilangkan penyakit. Itu istijab. Seterusnya waqala sallallahu alaihi wasallam, rahimallah al-mutakhallalin min ummati fil wudu'i wa ta'ami. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi rahmat Allah Ta'ala akan orang yang menyelat-nyelati daripada umat pada wudu dan makanan. Maksud dia kata ialah menyelati segala wudunya pada ketika mengambil air sembahyang dan mandi, dan mengapa pula tu? Menjilat gigi, menghilangkan yang tinggal daripada makanan yang dicelah gigi. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi rahmat kepada umatnya yang mutakhallilin, menyelat-nyelati. Dalam bahasa Melayu pun kata itu juga lah tempat. Ada lagi bahasa lain. Kata apa ya? Kita janggut. Ni buat macam ni. Menyelati lah. Jari kita buat menyelati. Ini doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya, kerana ihtiyat mereka itu pada ibadah. Maka saya kiranya bahawasanya diamati dengan dia supaya masuk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tataqallalu bil ashi wal rayhan wal qasab fa innahu yurithul akilah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu culat gigi dengan kayu asi dan kayu raihan. Kayu apa ni tuan? Yang wangi-wangi ni tuan, kayu ni. Asi kayu apa? Raihan ni apa ni? Dia tulis selasih. Dan asap. Asap iaitu tumbuhan yang adalah batangnya itu luas. Asap ni tumbuh pula tuan. Kayu manis, kayu selasih. Ruas dan buku seperti batang jagung dan batang gandum, maka bahawasanya mempusakai penyakit akhirat. Penyakit akhirat ini iaitu penyakit memakan daging. Orang yang suka makan daging ini namanya penyakit juga. Kita makan daging juga waktu disetujui. Waktu korban, waktu umat kambing habis. Penyakit juga.
Seterusnya waqala sallallahu alaihi wasallam, salatu bisiwakin khairun min 70 salatin bi ghairi siwakin. Sama dengan yang kita dah baca yang lepas tuan-tuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sembahyang dengan bersuci itu terlebih baik daripada 70 sembahyang dengan tiada bersuci. 70 salat, 70 sembahyang. Kita bersuci pagi, petang, ataupun pagi, malam je tuan-tuan. Sepatutnya setiap waktu tuan-tuan. Dan pada satu riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sembahyang dengan bersuci menyamai 400 sembahyang dengan tiada bersuci, dan seolah-olah seperti merdeka seorang sahaya daripada anak Nabi Ismail, dan keluar ia daripada dosanya seperti keluar rambut daripada apa itu tuan-tuan? Pasal tulisan dia. Yang bunyi dia. Daripada seperti yang tersebut dalam Tuhfatul Habib. Kita kena minta Tuhfatul Habib kepada tuan. Dia buat perumpamaan. Keluar dosa seperti keluarnya rambut. Maknanya baby tuan. Dia tak ada rambut. Kan? Maknanya dia tak ada dosa tuan. Tapi bila tumbuh rambut, macam kita ni dah banyak rambut, sampai putih dah rambut kita, kena banyak berubah lagi. Tuan-tuan, saya ingat kepada satu persidangan antarabangsa tuan-tuan. Dunia punya ahli-ahli, peserta-peserta dia. Penceramah tu tanya dia, siapa yang pernah terfikir kita diciptakan oleh Allah ini, lahir ke dunia ini, apa tujuannya? Itu soalan dia. Apa tujuan kita dilahirkan? Macam kita kata kipas yang berpusing ni, tuan-tuan. Apa tujuan dia dibuat? Siapa yang boleh jawab? Tanya kipas memang dia tak jawab lah. Okey, kalau tanya manusia, manusia apa yang boleh jawab? Kita boleh jawab? Kita boleh jawab sebab kita tak tengok, katalah benda tu baru. Kan? Mikrofon. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia dicipta? Ataupun yang canggih sikit, telefon lah, handset tuan-tuan. Apa tujuan dia dicipta? Kalau handset itu berada di dalam zaman Anwar, rasanya Anwar pun tak pakai. Dia pun tak apa dia. Tak tahu kan, dia bawa naik gunung letak, jumpa tendeja pun kata aku tak tengok. Sebab apa? Yang tahu tujuan semua itu adalah orang yang buat tu. Orang yang buat pen dia tahu tujuan aku buat pen untuk ini, tujuan aku buat kipas untuk ini, tujuan aku buat mikrofon untuk ini. Bila ditanya apa tujuan buat manusia, tak, kita tak jawab. Memang kita tak tahu. Yang tahu jawapan itu orang yang menciptakan manusia. Allah tak tahu jawab.
Yang mencipta kereta tujuannya apa? Kalau kata kita yang buat, kita tahu apa tujuannya. Tapi kita ni tak buat, kita dah tak tahu nak buat. Yang tahu tujuan, orang yang buat juga tujuan. Menguruskan kenderaan berjadual, kita tak tahu jadual. Pakai minyak apa, kita tak tahu. Orang yang buat tu dia tahu. Okay, kereta ni pakai minyak. Okay. Kereta ni dia punya kelajuan ini, semua dia tahu. Dan begitulah juga tujuan hidup kita di dunia ini. Allah Ta'ala sahaja yang tahu, dan dia bagi tahu kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barulah kita tahu itu tujuan kita. Tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kalau ayat yang lain mula-mula diciptakan Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa dia yang menjadi khalifah? Manusia yang menjadi khalifah. Ada kaitan tu tuan-tuan. Manusia dilantik menjadi khalifah di muka bumi. Dan manusia juga tujuan diciptakan adalah mengabdikan diri dengan Allah. Jadi dia dilantik menjadi khalifah, dia mengabdikan diri dengan Allah. Tapi hari apa itu? Semalam waktu saya terbaca, satu tulisan, satu orang pemimpin Islam, dia kata kita kalau bercakap mengucap mana-mana, kita tak guna pun ayat Quran. Islam, orang Islam tu cakap macam tu. Kita bercakap, kita berceramah, kita tak guna ayat Quran. Kita kempen, kita tak guna ayat Quran. Bila baca itu, kita pun tengok, kalau macam ni ucapan dia sama lah dengan Barack Obama. Barack Obama tak baca Quran dalam ceramah dia, sama dengan Netanyahu. Netanyahu pun tak baca Quran dalam kempen dia. Bagi siapa lagi tuan-tuan? Tetapi kita kalau namanya Islam, yang Allah dah bagi tahu tadi, mengabdikan diri kepada Allah. Kamu dilantik menjadi khalifah, pemerintah di bumi ini, pengurus, pentadbir. Tak dapat lagi kamu kena baca Quran, rujuk Quran, menjadi panduan di dalam menguruskan urusan pentadbiran. Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah di dalam mencari jalan kehidupan. Sebenarnya kita mencari jalan ni, kita minta tuan-tuan dengan Allah. Kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kan kita minta, ya Allah tunjukkan kami jalan. Kita minta jalan. Jalan yang kita kata al-mustaqim, istiqamah, lurus, mustaqim tu. Kita minta. Dalam satu tafsiran Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, itulah panjang nama. Ini dalam tim hijrah tuan-tuan. Syekh Nuruddin hari Jumaat saya tengok petang. Kadang-kadang ada tengok ya. Saya nak petik untuk malam ini sebagai ulang balik peringatan kepada kita. Syekh Nuruddin, dia huraikan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang pertama dia sebut jalan yang lurus yang kami minta. Yang pertama jalan politik kami jalan lurus. Yang kedua kami minta jalan ekonomi kami lurus. Yang ketiga barulah dia minta jalan-jalan lain lagi. Kehidupan yang ada di dunia ini, akhirat nanti yang kita minta. Tetapi yang pertama dia minta jalan politik mesti lurus. Jalan lurus, jalan yang diredai oleh Allah, jalan yang bersandarkan kepada Al-Quran tadi tuan-tuan. Tapi kalau dah awal-awal lagi kata tak nak baca Quran, apa yang lurusnya tuan-tuan? Kata itu jelas, bengkak, bengkok, sempang, siuk. Akhirnya tak jumpa jalan untuk kembali kepada Allah.
rancangan-rancangan baik kita tengoklah tuan-tuan. Banyak pengajaran-pengajaran dia. Dia dah banyak program bersama ulama tuan-tuan ya. Kita ceritakan ulama ni, jadi kita akan cari di mana saja ruang yang boleh berjumpa dengan ulama. Ada kita berjumpa macam ini, alhamdulillah. Ada yang tak boleh macam ni, kita berjumpa melalui media tadi, nampak dia. Walaupun dia tak nampak, kita nampak dia. Kita dapat ilmu berkongsi dengan dia, alhamdulillah. Okey, setelah kita tahu tadi kita tujuannya adalah mengabdikan diri kepada Allah. Inilah jalan-jalan. Jalan-jalan ni kita tengok perincian tafsiran dalam hadis. Antaranya tadi kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni kita bincang sunni je tu kan. Dan beberapa sunnah yang lain. Dan pada satu riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu menyamai 400 sembahyang dengan tiada bersugi. Yang tadi tuan ya. 2 rakaat sama dengan ganjaran 400. Ini yang umat-umat zaman dahulu cemburu dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita umur pendek tapi ganjarannya banyak. Mereka umur panjang, tak apalah kalau dia dapat 400 rakaat pun, sebab dia pun memang 400 tahun itu. Panjang umur dia. Puasa dia banyak kali jumpa, tak apalah. Yang kita walaupun umur pendek tapi ganjarannya besar. Semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya waqala sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bisiwak hatta khashitu an yudardina asnan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa Jibril berpesan akan daku dengan bersuci, hingga takut aku akan bahawa gugur segala gigi. Nabi dia sampai takut gugur gigi sebab Jibril pesan bersuci banyak kali. Biasalah Jibril berpesan kepadaku dengan bersuci. Dan Nabi berpesan pula kepada kita dengan baik. Macam tadi tak hukum dia, Nabi kata aku ni diwajib, difardu. Sebagai Nabi, fardunya bersuci, tapi umatnya adalah hukumnya sunat saja. Seterusnya waqala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak hatta khiftu ala isnad. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh akan daku dengan bersuci hingga takut aku atas gigi. Kurang dengan yang tadi juga tuan-tuan. Dan adalah faedah bersuci itu amat banyak. Okey, kita pandang bahasa itu kan. Sambung katakan insya-Allah. Itu pada faedah bersuci. Jadi tuan-tuan kalau nak baca kita kena pertemuan akan datang insya-Allah. Pertemuan kita pada malam ini, kita mohon Allah Ta'ala akan rahmat dan barakahnya kepada kita, dan kita bersedia untuk mengamalkan apa juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang daripada saya. Aku lupa hadza wa astagfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr
ilal ladzina amanu wa 'amilus